Bila kita sebut tentang usahawan, saya teringat satu kisah. Ini kisah orang Melayu kita lah. Yang ni pun dikisahkan kembali dalam version yang lain daripada yang bahagia Dato' Dr. Rusli ataupun Chef Lee, kisah di Tanggang. Saya yakin dan percaya penonton-penonton, rakan-rakan Facebook dan juga YouTube mendengar kalau kita sebut tentang si Tanggang, kita dalam kepala kita mesti kita akan cakap si Tanggang adalah anak derhaka. Dan kita tahu kisah dia secara mudahnya, dulu dia bekerja dan kemudian selepas dia merantau, dia balik, dia ada satu kapal dan dia kahwin dengan seorang yang cantik ni. Last mak dia pun dia tak mengaku sebab mak dia orang miskin apa semua. Tapi Ustaz, nak bagi tahunya bahawa mungkin ada satu aspek yang memberitahu bahawa si Tanggang ni dari segi positifnya adalah dia adalah seorang usahawan, bangsa berniaga. Dan bila kita sebut tentang bangsa berniaga ni, Ustaz pernah bagi tahu saya dulu bahawa orang Melayu ni Ustaz adalah orang yang hebat, bangsa berniaga, dan in fact ada manuskrip berada di luar negara. Mungkin secara permulaan ni Ustaz boleh share kot betapa bangsa kita ni bangsa yang sangat luar biasa Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita punya host dan kepada penerbit dan kepada seluruh yang bersama kita pada petang yang berbahagia ni kan. Okey. So jadi cerita mengenai bangsa ni kan. Pertama sekali kita kena faham bahawa bangsa kita sebahagian besar tanah Melayu kita ni telah tumbang kepada penjajah kan, pada 1511. Dan apa yang berlaku pada 1511 adalah penjajah ambil buku-buku bangsa Melayu kita ni dan disebut 2 buah kapal, tapi saya yakin lebih lagi dia bawa balik ke negara dia, dan dia kata bahawa kapal yang membawa buku itu Flor de Lema ni tenggelam di tengah jalan. Tapi ramai ahli sejarah sebenarnya tidak percaya. So apa kaitan dekat buku-buku dan kapal tenggelam dan sebagainya? Sebenarnya catatan-catatan sejarah mengenai bangsa kita Melayu ini telah dibawa balik pergi ke Eropah, dan orang Eropah menulis sejarah bangsa kita untuk kita percaya. Jadi sebenarnya catatan-catatan sejarah bangsa kita sebenarnya kita tak tahu tau. Jadi orang talis yang tulis balik untuk kita percaya, dan dia yang mengatakan, dia doktrinkan pada kita orang Melayu kita malas lah, tak boleh nak berdaya saing lah, maknanya, dan berbagai-bagai lagi benda-benda negatif. Tetapi apabila sekarang ni, apabila pengkaji telah mengkaji lebih dalam lagi, mereka yakin bahawa kapal itu sebenarnya tidak tenggelam, dan banyak rahsia-rahsia orang Melayu kita yang memang ada yang mereka kaji dan mereka sebenarnya kagum sendiri pun. Saya ketika tahun 2009 ni, saya menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University. Di Moscow State University saja ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Antaranya adalah undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Okey, Nabi kita Muhammad SAW lahir 570 Masihi, 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Jadi maknanya ketika Nabi dapat wahyu, orang Arab telah sampai dekat bahagian Nusantara kita ni. Dan mereka, catatan menyebut mereka sampai ke Barus. Lepas ni boleh type Google Barus, gerbang pertama Islam sampai Nusantara. Maknanya zaman Nabi hidup lagi, para sahabat telah sampai ke Barus. Dan mereka di Barus, apa yang ada di Barus? Barus ni adalah mana mereka mengambil atau mencari bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur Barus. Dalam bahasa Arab, Barus dipanggil Fansur. Kan ada ulama yang dinisbahkan dengan nama Barus seperti Syekh Hamzah Al-Fansuri. Itu daripada Barus. Ada maknanya itu bermula sebab zaman Nabi lagi bermula, orang Islam telah dapat datang. Cumanya belum sebuah kerajaan. Baru masyarakat Islam, belum sebuah kerajaan lagi. Okey, so jadi maknanya, jadi catatan yang saya jumpa adalah manuskrip undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Maknanya pada tahun 610 Masihi, kita orang Melayu kita dah ada undang-undang bertulis. Tapi kita belajar di universiti pada hari ini, apa yang diajarkan oleh universiti sampai sekarang, orang Melayu tidak pernah ada undang-undang bertulis. Melainkan setelah kurun ke-12. Dulu orang Melayu cuma undang-undangnya adalah undang-undang adat, daripada mulut ke mulut. Tapi saya melihat dengan mata saya sendiri dan saya kongsikan. Boleh type dekat Google Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya kongsikan, maknanya gambar-gambar dan sebagainya yang saya ambil daripada perpustakaan rahsia. Mana perpustakaan itu tidak boleh diakses oleh orang sembarangan. Kebetulan saya jadi pensyarah kat sana, saya boleh masuk.
kan, dan ada manuskrip undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam lagi. Maknanya kalau sebuah bangsa dah ada undang-undang bertulis dia, bangsa tu maju dah sebenarnya. Kita yang tak tahu. Jadi maknanya menyebut mengenai kebolehan orang Melayu sebenarnya di luar jangkauan kita. Sebab apa? Sebab orientalis cuba tulis kita ni lemah lah, tak boleh bersaing lah dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya kita mengalir dalam darah kita orang yang hebat yang Allah anugerahkan di bahagian Nusantara ni.